Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Akib Haika bin Ayub Al-Zahid. Nombor matrik 19110926. Okey, hari ini saya akan mempertahankan tafsir suratul Fatihah ayat 5. Okay, kita pergi ke ayat 5. Tafsir suratul Fatihah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang bermaksud, kepadamulah semata-mata kami beribadah dan kepadamulah sahaja tempat kami memohon pertolongan. Suratul Fatihah ayat 5. Dalam tauhid diberi penegasan bahawa ayat ini merupakan petanda bahawa Al-Fatihah menegaskan perihal ubudiyah dan tauhidnya. Perlu ditegaskan bahawa suratul Fatihah adalah konklusi kepada keseluruhan intipati kitab samawi termasuk Al-Quran. Antara intipati penegasannya ialah seperti perihal tauhid. Di sini kita melihat perkataan na'budu, iaitu istilah kami sembah. Terma ini menjelaskan tauhid rububiyah. Tauhid ini adalah membuktikan bahawa alam maya ini mempunyai suatu pencipta dan raja segala raja lantaran adanya perhambaan dan golongan hamba tersebut. Manakala penegasan uluhiyah terdapat dengan memerhatikan istilah iyyaka, iaitu membawa maksud hanya kepadamu semata-mata. Kalau ini memastikan hujah bahawa diperolehkan kita beribadah kepada sesiapa sahaja tanpa mengira sesiapa Tuhan kita. Tauhid ini adalah penyucian fikrah kita daripada pergantungan kepada sesiapa sahaja termasuk malaikat, raja ataupun pimpinan manusia, jin, Islam, haiwan. Walaupun tempat pergantungan kita itu adalah golongan yang baik, namun perlu dibezakan antara unsur ikhtiari dengan pergantungan ini. Al-Fatihah sebagai doa dan konsep tawakal. Di sini jelas bahawa Al-Fatihah adalah suatu surah yang berbentuk doa. Terdapat ramai ulama yang membenarkan kita mengangkat tangan semasa membaca surah ini. Kerana apa? Allah menegaskan bahawa setiap permintaan dan pertolongan yang ingin kita pinta memerlukan usaha dan bayarannya terlebih dahulu, iaitu perhambaan dan penundukan kepadanya. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang bermaksud, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Kita diminta bertawakal selepas usaha yang kita laksanakan. Tawakal ialah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha terhadap ketentuannya, mengikhlaskan niat kita dan memperbaiki sangkaan kita terhadap hamba-Nya. Adapun marhalah tawakal adalah antara tingkatan tertinggi golongan sufi yang merasakan bahawa dunia ini tidak berguna kepadanya. Pokok tawakal iaitu teguh hati kita dengan meyakini kesemua perkara adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian perlu hati kita merasa aman dan bertenan dan tidak bimbang dengan ketentuannya. Namun dalam bertawakal kita tidak akan termasuk unsur duniawi ataupun ikhtiar makhluk untuknya. Ulama menetapkan bahawa terdapat dua jenis sebab duniawi yang boleh disertai dengan tawakal. Yang pertama, sebab keagamaan. Apa itu sebab keagamaan?
iaitu apabila kita berdoa, bermunajat, beribadah dengan tekun kemudian kita meminta sesuatu, maka Allah boleh memberikan sesuatu yang kita pinta sama ada secara tunai ataupun ditangguhkan di akhirat maupun diberi dalam bentuk kifarah dosa. Namun, perlu diingatkan bahawa ibadat kita bukan penentu untuk kita mendapat pertolongan dan pahala darinya. Kedua, sebab keduniaan, iaitu lantaran usaha kita sebagai contoh kita berubat secara moden dan tradisional untuk kesemua penyakit kita. Usaha ini juga membawa kepada pertolongan dan boleh disertai dengan tawakal. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah SAW, golongan Suffah diberi tugasan untuk mengimarahkan masjid, menjagakan masjid serta menjadi pendengar hadis setia seperti Abu Hurairah. Lantaran itulah mereka diberi makan oleh para sahabat yang lain. Pada zaman tersebut, pekerjaan utama adalah berniaga. Tiada gaji tetap untuk penjaga masjid, tentera dan sebagainya. Mereka berperang bila mana diperlukan dan seluruh rakyat adalah tentera. Tugas pengkhususan mula menjadi suatu kejayaan pada Sayyidina Umar Al-Khattab yang membuat dewan pegawai pos, tentera dan polis bandar dengan gaji tetap, dan bermulalah era pekerjaan selain perniagaan dan pengkhususan tidak lagi dianggap sebagai orang yang tiada kerja. Perihal tasawul, ramai yang terjebak dengan perbahasan tasawul serta tidak dapat membezakan tasawul dengan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Meminta pertolongan daripada makhluk selain Allah adalah sesat dan syirik. Namun terdapat ulama sufi yang menggunakan usaha tasawul, iaitu berdoa dengan disertai dengan pernyataan nama Syekh, Rasul dan Nabi sebagai penguat doa untuk memudahkan penyampaian doa mereka. Mereka menggunakan ayat Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan carilah jalan al-wasilah kepadanya dan bersungguh-sungguh al-jihad ke jalannya. Moga kamu mendapat kejayaan. Surah Al-Maidah ayat 35. Perbahasan istianah, apabila kita berbahas mengenai pertolongan, iaitu istianah Allah kepada kita tidak akan terlepas daripada memandang pertolongan itu sebagai Nasrullah ataupun bantuan Allah yang Maha Kaya. Nasrullah lebih manfaatnya kepada golongan muslimin kerana bantuannya akan melemahkan musuh Islam dengan perantaraan tentera malaikat. Inilah bantuan yang dicita-citakan oleh para mujahidin sebagai perkara pelik berlaku di medan jihad. Kerana bantuan khusus ini, dalam bab istianah, kita dibolehkan mendapatkan pertolongan daripada golongan kafir dan munafik serta fasik. Ini terbukti apabila Rasulullah SAW telah membenarkan Abdullah bin Ubay turut serta dalam beberapa siri perang baginda. Juga peristiwa Abu Mahjan yang mabuk menyertai peperangan menentang Parsi. Dalam meminta pertolongan kaum kafir, ulama berkhilaf. Imam Malik dan Ahmad tidak mengharuskan secara mutlak. Imam Abu Hanifah mengharuskan dengan syarat Islam yang mendominasi, dan Imam Syafi'i mengharuskan dengan syarat umat Islam benar-benar terdesak dan golongan kufur cenderung kepada kita. Rasulullah SAW pernah menghantar Tama Al-Juwab
dan memberi 500 dinar kepada Quraisy Mekah semasa dilanda kemarau. Jadi di sini kita boleh meminta pertolongan dalam persefahaman yang membawa ke arah kebaikan, tahalluf, dan boleh memberi pertolongan juga kepada mereka atas sifat Rahman dalam jiwa pendakwa. Sekali itu saja daripada saya. Bagi sambungan suratul Fatihah ayat ke-6 akan disambung oleh rakan saya. Saya sampai di sini saja. Aku lihaza wa astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmed Asyuki bin Hasbullah, nombor metrik 19110925. Okey, saya akan menyambung daripada pemberitaan saya sobat saya, iaitu perkembangan perbankan Islam di Malaysia. Okey. Sistem kewangan ini dia bermula di perbankan Islam di Malaysia bermula pada tahun 1993. Iaitu dengan sebanyak 31 buah bank yang bank Islam lah, dengan mempunyai 36 cawangan yang terhad. Selepas daripada itu, kerajaan juga memperkenalkan skim perbankan tanpa faedah pada tahun 1993. Perbankan Islam ini kini boleh diperolehi di hampir 2,500 cawangan bank Islam, bank perdagangan, bank saudagar dan syarikat ekonomi dan syarikat kewangan. Menurut laporan ekonomi 2001-2002 pada akhir Julai 2001, sistem perbankan Islam terdiri daripada BIMB, Bank Muamalat Malaysia Berhad, dan 30 institut kewangan yang lain, iaitu 14 bank perdagangan, 9 syarikat kewangan, 5 bank saudagar dan 7 syarikat diskaun telah menawarkan skim pinjaman skim perbankan Islam. Okey. Dari masa tempoh 5.5 tahun, aset perbankan Islam ni telah meningkat daripada 2.4 bilion pada tahun 1993 dan 34 bilion pada akhir Jun 1999. Malaysia selepas daripada tu, Malaysia juga telah memiliki syarikat takaful kedua, iaitu Bank Muamalat, skim pajak gadai Islam, koperasi Islam di seluruh negara. Kejayaan ini telah menarik minat banyak negara Islam dan negara bukan Islam yang masyarakat dia adalah majoriti Islam. Okey. Negara kita juga telah menghantar pegawai-pegawai bank untuk mempelajari sistem perbankan Islam. Kiranya negara luar menghantar pegawai-pegawai mereka masuk ke negara kita untuk belajar cara bagaimana perbankan Islam ni berfungsi atau gerak kerja dia. Okey. Pada tahun negara Malaysia, Bank Negara Malaysia pula merangka rancangan jangka panjang selama 10 tahun untuk perbankan Islam. Majlis perundangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amin Asyuki, memegang nombor metrik 19110925. Okey. Hari ini saya akan membentangkan sedikit daripada saya tahulah. Tak tahu tu saya tak boleh nak buat. Sedikit sahajanya. Okey, saya akan membentangkan mengenai surah Al-Fatihah, iaitu ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Yang bermaksud tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Okey, yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus ini ialah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggariskan satu garisan yang lurus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat garisan-garisan bercabang daripada garisan induk tersebut. Lalu baginda pun membacakan surah Al-An'am ayat yang ke-153, wa an hadza, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa an hadza sirati mustaqima
fattabi'uhu wa la tattabi'us sabila fatafarraqa bikum an sabili. Yang bermaksudnya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain, kelak ia akan memecah belah kamu. Kiranya Rasulullah SAW nak ayatnya sini, dia suruh ikut jalan perkara-perkara yang dia buat. Kita jangan ikut perkara yang dia tak buat. Okey, jalan yang lurus ni adalah impian setiap manusia. Jalan ini juga dikenali oleh golongan yang orang kafir sebagai jalan hidup yang bahagia. Agama Buddha menganggap nirvana dan moksha adalah matlamat hidup. Terdapat agama lain yang ingin bersatu hidupnya dengan Tuhan. Islam selaku nahjus sahih yang menjadi nizam al-hayah memberi pelbagai solusi lengkap pada manusia. Okey, saya akan memberikan beberapa sistem, iaitu ada 5.